السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kurniaan ni'mat masa yang Allah berikan kepada kita pada tengah hari ini. Kerana ulama ada menyatakan dalam syair, al-waktu kas-sayf, masa ini seumpama mata pedang. Jika kita tidak memotongnya, dia akan memotong kita. Masa yang telah lalu kita tak boleh patah balik. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, manusia dalam kerugian. Kita akan menyesal dengan masa yang kita telah buang, kerana masa itu kita tak akan dapat balik. Kita akan menangis dengan masa yang telah kita gunakan untuk perkara kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan tersenyum dengan masa yang kita gunakan untuk kita mendapat keredaan Allah. Percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, mahu tidak mahu, kita semua akan melalui zaman itu, iaitu yaumul akhirah. Kita suka tidak suka, kita redha tidak redha, semua orang akan melalui saat dan tempoh masa itu. Kita bersiapkah, kita tak bersiapkah, semua orang akan melalui tempoh masa itu. Ini yang Allah ingat kat kita setiap dalam solat. Maliki yaumiddin. Ingat, Allah peringat kat kita. Yang memiliki, yang memerintah akan hari akhirat itu Allah. Jangan kita lupa. Sebab kerja ada tempoh masa. Sampai 60, kita akan pencin. Hebat tak manalah kita sewaktu kita kerja. Tapi selepas kita pencin, orang tak pandang kita. Begitu juga Allah bagi kita kehidupan ini ada tempoh masa. Ada orang yang masa dia singkat, 20 tahun. Ada orang masa dia 40 tahun. Ada orang masanya sehingga 70-80 tahun. Sampai masa itu, kita kena berhenti. Macam kerja juga. Sampai 60 tahun, kita kena berhenti. Kita tak boleh kerja. Tuan-tuan di SPRM ini, selepas tuan-tuan berhenti, tuan-tuan tak boleh gah kata, saya kaki tangan SPRM. Begitu juga, sampai masanya, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
wa la yastaqdimun. Sampai masanya kita tak boleh kata kita ahli dunia. Kerana Allah telah pindahkan kita daripada satu alam kepada satu alam. Kita ni bukan bertambah umur, tuan-tuan. Tapi kita semakin pendeknya umur. Kita bukan semakin panjangnya umur. Tetapi kita semakin singkatnya umur. Kalau sewaktu umur kita pada umur muda kita, sama seperti mana seawal kita bekerja, kita akan nampak waktu pencen kita lama. Lama lagi masanya. Tapi setelah umur kita naik dan terus naik sehingga mencecah 50 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kawan-kawan kita akan bertanya kepada kita, lama mana lagi pencen? Tak kata 3 tahun lagi. 3 tahun lagi bermakna kita kena tanggalkan uniform kerja kita. Kita kena tanggalkan akan tagging card kita. Kita kena tanggalkan seluruh pakaian daripada tugas-tugas kita. Begitulah apabila sampai masanya. Kita ini tempoh masa kita di dalam dunia. Ketika itulah segala tugas seorang hamba itu selesai. Maka modal kita adalah umur ini. Umur ini adalah satu modal yang besar, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau kita sia-siakan modal ini, kita tak tahu bila mana roh kita ini akan ditanggalkan daripada jasad kita. Maka kita kena bertanya dengan diri kita semuanya. Bersediakah aku untuk menghadapi alam yang baru? Bersediakah aku untuk menghadapi zaman yang baru? Bersediakah aku untuk bersama kawan-kawan yang baru? Tuan-tuan, kita di dalam dunia, kalau kita pindah tempat kerja, kita akan cari satu suasana yang baru. Kita akan cari kawan yang baru. Tetapi dalam dunia, kawan ini sama ya. Kita pergi mana pun dengan orang yang sama. Tetapi di akhirat ini satu perkara yang berbeza. Sehingga kan satu hari Sayyidina Abu Bakar lalu di perkuburan Madinatul Munawwarah. Sayyidina Abu Bakar ini berhenti dan menangis. Lalu sahabat yang bersama dengan dia bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis, wahai sahabat?" Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Tempat ini adalah tempat yang susah," kata Sayyidina Abu Bakar. Benarlah seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu aku menangis. Kerana aku apakah benar-benar telah bersedia untuk menghadapi akan zaman itu, iaitu alam yang baru dinamakan alamul barzakh. Tuan-tuan, macam mana kita nak tahu besok kita balik di sana, kita dalam keadaan yang sempurna, aman, damai, seronok? Tanda dia dalam dunia ini. Sebab itu, jika mana dalam dunia ini kehidupan kita penuh dengan keberkatan, maka insya-Allah di akhirat juga berkat. Dalam dunia ini kita dalam keadaan orang yang memiliki ciri-ciri ahli syurga. Maka di sana peluang kita masuk syurga itu agak cerah. Sebab itu keberkatan ini, tuan-tuan, di dalam kitab Penawar Bagi Hati disebut kepada kita, punca segala perkara itu adalah daripada perut itu sendiri. Jika perut kita tak baik, perut kita masuk perkara-perkara yang haram, pada ketika itu seluruh jasad kita
akan lemah untuk melakukan kebaikan. Kita mula tangguh nak buat baik. Kalau kita fikir daripada segi logiknya, kenapa kita perlu tangguh untuk buat baik? Sebab saat kematian kita semakin hampir. Dan Nabi sebut kepada kita tentang umat akhir zaman. Nabi kata, umat aku pada akhir zaman umur dia singkat, Nabi kata. Dan badannya lemah, kata Rasulullah SAW. Kita tengok kawan-kawan kita. Banyak yang meninggal awal, tuan-tuan. Umur 40. Masih dalam kerja. Sakit jantung. Itu dan ini adik-beradik kita. Kawan-kawan kita. Masyarakat di sekeliling kita. Mereka Allah panggil mereka awal, tuan-tuan. Dan Nabi kata, sampai satu zaman, Nabi kata, umat aku ramai yang mati terkejut, Nabi kata. Tak ada berita, tak ada apa, tak ada cerita, tiba-tiba mati. Tuan-tuan, kalau kawan kita boleh mati umur 40-an, kita tak boleh. Kalau adik-beradik kita boleh mati pada umur yang awal, kita tak boleh. Kalau orang di sekeliling kita boleh mati terkejut, kita tak boleh. Allah tak kuasakah ke atas kita? Allah tak mampukah nak buat benda tu atas kita? Sebenarnya kita terlupa. Allah mampu buat pada siapa saja makhluknya. Cuma kita belum lagi dalam ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, apabila seorang ulama dia memikirkan tentang akhirat, satu hari, kalau tak silap saya, Hasan Al-Basri bersama sahabatnya bercerita tentang akhirat. Salah seorang daripada mereka pingsan. Kerana takutnya tentang akan alam akhirat ini, yang mana tidak ada penghujungnya, yang mana tidak ada noktahnya. Kalau sakit di sana, sakit abadan abada, khalidina fiha abada. Kalau nikmatnya, khalidina fiha abada. Kalau azabnya, khalidina fiha abada. Sebab itu, kalau kita nak menjadi orang yang saleh pada sisi Allah, kita mula daripada kehidupan ini. Sebab itu, tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh ulama, apabila rezeki itu tidak ada keberkatan, pada ketika itu kehidupan kita akan huru-hara, tuan-tuan. Kenapa hidup kita penuh dengan masalah? Maka ulama suruh melihat kepada punca rezeki kita. Kenapa masalah pada aku ni tak pernah selesai? Tengok kepada punca rezeki kita. Ustaz, saya alhamdulillah, saya tak buat perkara-perkara yang tak baik. Mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebelum saya nak cakap ni, tuan-tuan, saya minta maaf. Mungkin kita tak buat perkara yang haram daripada sudut mata pencarian kita pada pandangan masyarakat. Tapi kadang-kala kata orang Melayu, ala bisa tegal biasa. Benar tak? Dalam tugas kita ini, kita tidak melanggar syarak. Bagaimana OT kita? Betul tak? Kita tulis OT kita dengan OT yang telah kita buat. Ataupun kita ikut kawan sekeliling kita. Kita kerja 4 jam tapi kita claim sampai 8 jam. Betul ke medical check up kita, MC kita? Kita benar tidak pernah menipu akan majikan kita. Kalaulah perkara itu kita buat 20 tahun, maka amalan catatan kita telah dicatat oleh malaikat penipuan selama 20 tahun. Tuan-tuan, di dalam dunia ini sebab semua orang buat, maka kita pun kata sebab orang sekeliling kami buat. Semua orang tipu MC, Ustaz. Kami buat sebab semua orang buat dan ia tidak menjadi kesalahan kepada tempat kami. Tetapi kena ingat, yang salah tetap salah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak benar itu tetap tidak benar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah ingatkan kepada kita,
faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tiap-tiap amal yang baik ini Allah akan balas satu persatu secara detail. Faman ya'mal wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan setiap perkara yang jahat yang kita buat di dalam hidup ini, Allah akan balas satu persatu secara detail dan tidak langsung ditinggalkan oleh Allah di yaumul akhirah. Ini Allah Ta'ala, tuan-tuan. Percaya, tidak percaya, kita tetap akan dipersoalkan oleh Allah di yaumul akhirah. Benar tak? Tidak ada penipuan di dalam tugas-tugas kita. Tuan-tuan, dunia kita boleh lepas. Tetapi macam mana kita ingin menipu kiraman katibin yang ada di kiri dan kanan kita? Bagaimana kita nak lepas daripada catatan malaikat yang mencatat amal kesalahan kita? Bagaimana kita ingin menipu malaikat Allah yang mencatat seluruh amalan kita? Tuan-tuan, saya pergi kepada satu syarikat. Pengarah mai jumpa saya. Ustaz tolong bagi tahu lah Ustaz. Bagian tender dan projek ni tuan-tuan, Ustaz kata dah. Tender ni 400 Ustaz. Tapi dia claim kat syarikat sampai 800. Tuan-tuan, sebab itu hidup kita huru-hara. Sebab rezeki yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang haram. Jika kita pernah buat perkara-perkara tersebut. Ingatlah apa Nabi kata, siapa-siapa yang daging dia tumbuh daripada harta yang haram, Nabi kata, fannaru awla bihi, maka neraka itu tempat dia. Tuan-tuan, neraka ni bukan tempat senang, tuan-tuan. Semua masalah. Dalam dunia ni, kita ada satu masalah. Kita huru-hara, tuan-tuan. Dalam dunia, kita ada satu masalah. Kita akan stres. Zaman ni, kita dengar orang Islam kita terjun jambatan. Bunuh diri. Tuan-tuan tengok 40 tahun yang dulu, 30 tahun yang dulu. Kita dengar orang bukan Islam saja yang bunuh diri. Zaman inilah yang iman semakin berkurang. Zaman inilah yang zaman kata, Nabi kata, zaman yang Nabi sebut tentang akhir zaman. Zaman anak-anak ini menjadi masalah kepada kedua ibu bapanya. Yang Nabi sebut, ibu-ibu melahirkan tuan. Tuan-tuan, anak kita macam tu. Kita dengar cakap anak kita kan? Ataupun anak kita dengar kata itu. Kita bagi alasan apa, tuan-tuan? Zaman ni lain. Cara pendidikan lain. Bukan. Zaman ini zaman yang disebut oleh Nabi tentang akhir zaman. Dan zaman ini berlaku. Kita sedang melahirkan tuan. Kita sedang melahirkan raja. Yang Nabi sebut, apabila sampai saja akhir zaman, ibu-ibu akan melahirkan tuan. Nabi kata. Maka inilah yang berlaku pada zaman. Tuan-tuan yang dikasihi Allah. Apabila manusia ini rezekinya tidak ada keberkatan. Ketika itu hidup dia dalam keadaan huru-hara. Macam mana nak berkat pada rezeki? Saya bagikan panduan untuk diri saya, tuan-tuan. Saya dulu pun kerja, tuan-tuan. Tapi saya tak mampu sebab sekeliling saya orang yang tak boleh saya ikut. Saya dah kerja agak tuan-tuan. Tapi semua kata agak kita, kalau hang tak buat, kami macam mana? Kita OT 5 jam. Tapi semua orang tulis 7 jam. Kita kena ikut 7 jam. Kerja kita masuk pukul 9. Balik pukul 5. Kadang-kadang pukul 2 kita dah ada kat rumah. Kita terima gaji penuh, tuan-tuan.
Kita terima ni gaji penuh. Kita tak potong pun gaji kita. Tuan-tuan, ni satu dosa. Kita nak dapat pekerja yang adil ini susah. Tuan-tuan, yang saya sebut ini adalah sebut tentang akhirat. Saya tak pertikaikan orang bekerja di dalam dunia ini. Tetapi saya dan tuan-tuan, kita semua akan bertemu di akhirat. Ini Allah sebut dalam Quran. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Sebab itu tuan-tuan, ada beberapa zaman yang disebut oleh ulama. Zaman pertama, kita menangis, orang ketawa. Ketika kita lahir. Zaman kedua, kita ketawa, orang ketawa. Zaman kita menikah. Zaman ketiga, orang menangis, kita menangis. Itu zaman kematian kita. Kita tak mau. Orang menangis, kita menangis. Kita mau. Orang menangis, kita ketawa. Sebab apa? Sebab di dalam dunia lagi, kita telah patuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ulama' dah jelaskan kepada kita. Untuk mendapat rezeki yang barakah itu. Yang pertama, kata ulama', kita kena banyakkan minta ampun dengan Allah. Kita kena banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dalam hidup kita ni penuh dengan salah. Dalam hidup ni penuh dengan dosa. Tak ada siapa yang tak buat salah, tuan-tuan. Cumanya, sejarah mempaparkan kepada kita. Seawal-awal, Nabi Adam dan Iblis laknatullah. Iblis buat salah. Tapi Iblis ni dia tak mau minta ampun. Dia ego dengan Allah. Sampai Allah sebut dalam Quran. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Beza dengan Nabi Adam. Pada saya, Nabi Adam tak buat salah. Sebab Nabi Adam makan buah khuldi itu adalah menjadi asbab untuk Nabi Adam menjadi khalifah di dunia. Kalau tak, kita pun tak duduk dalam dunia. Maka jadi asbab buah khuldi yang dimakan oleh Nabi Adam AS ini untuk keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Tuan-tuan, apa yang berlaku kepada Nabi Adam AS? Nabi Adam sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tak angkat muka. Sehinggalah malaikat Jibril datang kepada Nabi Adam AS. Wahai Adam, Allah telah mengampunkan dosa kamu. Barulah Nabi Adam mengangkat wajahnya daripada bumi. Tuan-tuan, benda ini Allah tunjukkan kepada kita dalam surah As-Sajdah. Yang mana orang yang dosa dia banyak di dalam dunia. Allah kata apa? Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Orang yang dalam dunia dosa dia terlalu banyak kepada Allah. Maka buat apa? Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka akan sujud kepada Allah besok di yaumul akhirah. Mereka sembamkan muka dia kerana malu sangat dengan Allah. Dalam dunia, kita buat salah dengan Allah, tetapi kita ego untuk kita ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sombong kita tara mana sangat dalam dunia ni. Kita nak sombong dengan Allah tara mana sangat dalam dunia ni. Macam mana kita sombong dengan Allah, satu hari tetap kita minta dengan Allah. Satu hari, orang yang macam manalah sombong dia dengan Allah, satu hari tetap dia akan tadah tangan minta dengan Allah. Macam mana, tuan-tuan, saya pernah jumpa makhluk ni. Yang saya cerita ni, saya pernah jumpa, tuan-tuan. Ya. Kita ceritalah kebaikan pada dia, tuan-tuan. Macam mana pun, dia punya, orang Kedah panggil ketegar, tuan-tuan. Tak mau terima, tak mau sombong. Memang teruklah. Tapi tuan-tuan, satu hari, saya jumpa dia. Dia duduk dalam masjid. Saya tengok dari jauh. Saya tahu macam kenal kawan aku. Macam aku kenal. Saya pergi jumpa dia. Saya jumpa dia, saya peluk dia. Saya kata, minta maaf, aku nak tanya kat hang.
Macam mana hang boleh jadi orang masjid lah? Dia main peluk saya, tuan-tuan, dia nangis. Dia kata satu asbab. Satu hari dia kata aku sakit. Dan seluruh kawan-kawan aku semua tinggalkan aku. Dan paling aku sedih, dia kata, ketika isteri aku tinggalkan aku. Masa tu aku rasa aku tak ada orang lain. Hang kan duit banyak. Hang gaduh. Dia kata, masa itulah dia kata, aku ingat satu. Isteri aku tinggalkan aku, kawan-kawan aku semua tinggalkan aku. Tapi baru aku terasa, ada satu saja yang tak akan tinggalkan aku. Saya tanya kat dia, siapa dia? Allah. Masa tu aku nangis. Saya dengar cerita dia, tuan-tuan, saya meleleh air mata. Saya meleleh air mata. Saya kata apa? Aku bersyukur dengan Allah kerana Allah berikan hang hidayah dan taufik. Hang masih lagi tahu dan sedar. Sejahat mana kita sekalipun, sesusah mana kita sekalipun, semua makhluk akan tinggalkan kita. Tapi Allah tak akan pernah tinggalkan kita. Macam manalah teruknya kita, kawan-kawan kita tinggalkan kita, keluarga kita tinggalkan kita, tetapi Allah tak pernah sekali-kali tinggalkan kita. Tuan-tuan, punya baik Allah dengan kita. Kita buat salah, kita buat kesilapan. Bertahun-tahun kita buat perkara yang sama. Tapi satu hari, kita duduk dan kita berkata kepada Allah, Ya Allah, aku ingin kembali kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah, ampunkan segala dosa-dosaku dan kesalahan. Allah tak bagi syarat pun kat kita. Allah terima kita, tuan-tuan, dalam keadaan yang 100% dan Allah tak pernah tolak pun kita. Sampai dalam hadis qudsi apa yang dikatakan oleh Allah kepada kita. Walaupun dosa kita sebanyak seluas lautan yang besar, walaupun dosa kita setinggi gunung yang terlalu tinggi, kita datang kepada Allah. Kita beritahu dengan Allah, mengadu dengan Allah, Ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku silap. Ya Allah, aku mengaku siap setiap kesilapan aku kepada Engkau, Ya Arhamar Rahim. Allah kata apa kat kita adalah hadis qudsi itu. La ubali. Aku tak peduli dosa hang banyak mana. Aku tak peduli kesalahan hang tinggi mana. La ubali, kata Allah. Aku tak peduli, aku terima. Tuan-tuan, baiknya Allah. Kita cerita segala buruk kita dengan Allah. Tak ada siapa pun tahu keburukan kita. Betul. Kawan yang baik dengan kita dalam satu pejabat, dialah yang paling baik dengan kita. Kita cerita keburukan kita, keburukan isteri kita, keburukan kawan kita, anak-anak kita. Satu hari dia tetap cerita benda yang kita pernah cerita dengan dia ini pada kawan-kawannya. Aku bukan tak kenal dia tu. Aku bukan tak tahu dia tu. Inilah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ketika apabila seseorang itu kesalahannya mula dihapuskan oleh Allah, maka pada waktu itulah rezekinya mula diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya mula berkat. Rezekinya mula berkat. Rezekinya mula berkat. Yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat keberkatan pada rezeki, apa yang disebutkan oleh ulama, iaitu apa kata Nabi SAW. Nabi kata, sedekah. Kita jangan kedekut dengan harta kita. Tak payah banyak pun, tuan-tuan. Tiap-tiap hari, ya,
kita pulangkan balik kepada Allah. Kita sebulan, kita kerja gaji kita, katalah 2,000. Berapa banyak harta kita yang kita berikan semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2,000 duit kita, 2,000 kita makan macam tu saya. Mana untuk bahagian anak-anak yatim? Mana untuk bahagian fuqara dan masakin? Tuan-tuan, kita apabila kita memberi kepada orang lain, jangan risau. Tidak ada sejarah mengatakan orang yang bersedekah ini miskin. Orang sedekah miskin, tak ada sejarah. Yang ni sekadar cerita saya. Saya kongsi dengan tuan-tuan. Saya buka sekolah dengan orang tua saya. Dah 40 tahun. Kami tak kenakan apa-apa yuran pun, tuan-tuan. 1 sen saya tak pernah minta dengan pelajar saya. Kalau tuan-tuan pergi sekolah saya, tanya dengan budak-budak saya. Sebulan saya minta yuran dengan berapa? 40 tahun. 40 tahun. Alhamdulillah. Sekolah saya tak ada masalah. Masalah makan, minum, api air. Orang tanya saya, Ustaz, api air Ustaz sekolah berapa sebulan? 10,000, tuan-tuan. Yang tu belum lagi sagu hati guru-guru dan sebagainya. Ustaz boleh mana, Ustaz? Saya tak boleh mana-mana. Tapi janji Allah ini tetap janji Allah. Apa kata Allah? In tansurullaha yansurukum. Siapa yang bantu agama Allah, Allah akan bantu mereka. Sebab itu tuan-tuan, tak ada orang sedekah ni miskin. Percayalah. Percayalah tuan-tuan. Orang yang bersedekah ini akan dijaga oleh Allah. Sehingga apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dawu mardakum bis sadaqah. Maka ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Kalau kita nak baik, nak jadi orang baik, kita perangai kita masih tak baik, itu penyakit hati kita. Kalau kita ada penyakit zahir, macam mana ubat tak boleh makan ubat pun tak mau juga. Nabi kata, dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari orang tanya saya, Ustaz, saya ni tolong doa kat saya. Saya ni pemarah, Ustaz. Pemarah. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak tengking isteri saya. Sikit-sikit saya nak tengking anak saya, adik-beradik saya. Macam mana saya nak buat, Ustaz? Dia kata, abang, sedekah banyak. Sebab Nabi kata macam tu. Yang tu penyakit hati, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita ada kencing manis, orang kesian kat kita. Kita ada kencing manis, kita ada sakit jantung, orang kesian kat kita. Tapi kalau kita ada penyakit hasad dengki, siapa kesian kat kita? Kalau kita ada penyakit sombong, siapa ada kesian kat kita? Kencing manis ni dalam dunia saja, tuan-tuan. Tapi hasad dengki, sombong, dia membawa azab kita di akhirat. Sebab itu, apabila kita mau kehidupan kita ini barakah, sakinah, antara salah satu jalan dia, bersedekahlah, tuan-tuan. Janganlah kita kedekut dengan rezeki yang Allah bagi dekat kita. Percayalah, tuan-tuan. Saya buat benda ni dah puluhan tahun. Tak rugi pun, tak miskin pun. Insya-Allah, tuan-tuan, percayalah dengan janji Allah. Sebab apa yang dijanjikan kepada kita, satu yang kita keluarkan, lalu Allah balas kepada kita 10. Dan satu lagi, tuan-tuan, zaman-zaman akhir ni, seorang ayah selalu dia berkira dengan anak-anak dia. Tuan-tuan, kalau hidup kita nak berkat, mulakan daripada rumah. Kalau hidup kita nak berkat, mulakan daripada rumah. Saya pesan ke orang lelaki-lelaki. Saya sungguh pesan. Saya pesan ke orang lelaki-lelaki. Mulakan dari rumah. Kita kata kita ikut Nabi SAW. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan.
Pernah tak tuan-tuan dengar hadis Nabi tengking isteri dia? Pernah tak tuan-tuan dengar hadis Nabi tinggi suara dengan Siti Khadijah? Pernah tak tuan-tuan dengar hadis Nabi tengking Siti Fatimah? Tuan-tuan, kita tak pernah dengar. Tapi kenapa kita buat benda tu? Sebab itu saya kata, kita semayang, tuan-tuan. Kita baca Quran. Tapi mulut yang baca Quran ini, mulut yang sama kita umpat orang. Tuan-tuan, tangan inilah yang mengangkat takbiratul ihram. Tangan yang sama inilah yang membuat penipuan di dalam fajar. Mulut yang sama inilah, tuan-tuan, yang berzikir kepada Allah. Mulut yang sama inilah kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, guru saya cukup besar. Dia kata, jika kita ingin berkat di dalam hidup kita, mulakan daripada rumah. Saya tanya, macam mana, tuan? Pertama, dia kata, mak dan ayah kita. Kita seorang anak, kita boleh berkira dengan mak dan ayah kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, cubalah tuan-tuan fikir. Kita boleh pakai uniform ini. Hasil daripada harta mak ayah kita yang diperkorbankan waktu kita kecil. Kita boleh duduk di meja-meja yang ada nama kita, tuan-tuan. Hasil daripada pengorbanan mak ayah kita. Tapi ketika mereka ini telah tua dan uzur, kita telah ada gaji tetap. Berapa ringgit kita bagi kat mak kita tiap-tiap bulan. Berapa ringgit kita bagi kat ayah kita tiap-tiap bulan. Berapa ringgit kita beli beras untuk mak ayah kita tiap-tiap bulan. Tuan-tuan, kita memang semayang. Kita memang puasa. Tapi kita gagal menjadi anak yang baik. Lalu apa kata Nabi SAW? Antara azab yang disegerakan oleh Allah dalam kubur adalah azab anak yang derhaka kepada dua ibu bapa. Tuan-tuan, hebatlah tara mana kita, tuan-tuan. Tapi kita gagal dengan mak dan ayah kita. Kita tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatlah tara mana kita sujud dengan Allah. Tetapi kita gagal dengan mak dan ayah kita. Kita tetap masuk dalam neraka Allah. Kita sujudlah sampai dahi kita hitam sekalipun. Tapi kita gagal dengan mak dan ayah kita. Tuan-tuan, tempat dia Allah janji dekat kita adalah neraka Allah. Tuan-tuan, kita kena ingat. Kita pakai uniform ini hasil pengorbanan mak dan ayah kita. Ayah kita pernah doakan kita dan ibu kita pernah doakan kita. Ibu kita pernah gadaikan barang kemahnya untuk kejayaan kita. Ayah kita pernah tahan perutnya kerana untuk kejayaan anak-anak kita. Untuk anak-anak dia. Tuan-tuan masih lupakah belanja sekolah kita yang 5 kupang dulu? Yang mana hasil daripada pengorbanan ayah kita. Tuan-tuan, pernahkah kita balik di sekolah, kita tanya dekat ayah kita, ayah, sebenarnya ayah dah sarapan belum? Mereka tidak mempedulikan perut-perut mereka. Tetapi mereka lebih mendahulukan anak-anaknya. Supaya kita berada pada tahap yang sekarang. Setelah ayah kita uzur, apa yang kita buat dan kita balas pengorbanan itu. Tuan-tuan, tuan-tuan kenal tak Uwais Al-Qarni? Sebelum saya nak tutup kuliah. Uwais Al-Qarni ni, tuan-tuan, orang yang siapa pun tak peduli dia. Orang dia orang Yaman, hitam, tuan-tuan. Tapi satu hari, Rasulullah bercakap dengan Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, kalau engkau nanti satu hari kau jumpa dengan orang ni, orang dia nama sekian, ada tanda pada badan dia sekian-sekian. Maka apa kata Nabi? Kau pergi minta doa dia. Kau minta doa.
Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, aku nak minta doa apa? Kata Rasulullah, ya wahai Umar, kau pergilah minta doa, minta ampunkan dosa kau. Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, dia tak pernah jumpa Nabi pun. Tak pernah jumpa Nabi, tuan-tuan. Tapi Nabi kenal dah. Nabi kenal dah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana kau boleh kenal Uwais Al-Qarni ni? Kata Rasulullah, dia pernah datang rumah aku, tetapi aku tidak ada, kata Rasulullah. Apa kehebatan Uwais Al-Qarni ni? Dia orang yang kuat sembahyang malam, kata tuan-tuan. Dia orang yang ibadat dia masyhur, kata. Dah. Dia jaga mak dia. Hebatnya Uwais Al-Qarni ni, tuan-tuan. Dia tak pergi mana-mana selagi mak dia hidup. Satu hari mak dia cakap apa? Dia kata, Uwais, mak nak buat haji lah. Tuan-tuan tahu tak keadaan mak dia? Mak dia lumpuh, tuan-tuan. Saya kalau cerita bab mak ni, sebab saya bukan ada mak pun. Tuan-tuan, Uwais buat apa? Bila mak dia lumpuh, mak dia tak boleh jalan. Dia kena dukung mak dia. Dulu bukan ada Uber, tuan-tuan. Grab tak ada. Dia kena dukung mak dia daripada Yaman sampai Mekah. Tuan-tuan tahu dia berlatih macam mana hari-hari? Dia berlatih angkat anak lembu. Dia angkat anak lembu, tuan-tuan. Hari-hari dia berlatih. Sampai masa tahun nak buat haji ni, tuan-tuan, Uwais Al-Qarni dia angkat mak dia, dia dukung mak dia. Dia dukung mak dia, tuan-tuan, sampailah selesai mengerjakan haji, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk tempat Uwais Al-Qarni, tuan-tuan sanggup? Kita nak jaga mak kita sakit pun, kita abang lah jaga, kakak lah jaga, saya sibuk. Tuan-tuan, pernah tak kita dengar dulu masa kita sakit, mak kita bergaduh dengan ayah kita, jaga kita? Sebab itu, tuan-tuan, guru saya pesan, kalau kita tak mampulah nak buat amal soleh banyak-banyak, guru saya kata, berusahalah meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan yang ada dalam diri kita. Kalau kita tak mampu nak puasa sunat banyak-banyak, ni bulan Rejab ni kan, tak mampu, cubalah kita jadi perbaiki hubungan kita dengan mak ayah kita. Itu cukup lah. Kita buat yang wajib, sembahyang fardu jangan tinggal, puasa Ramadan jangan tinggal, zakat fitrah jangan tak bayar. Kita mampu yang tu, tak mampu macam orang lain sanggup sembahyang sunat, bangun malam, kita tak mampu. Kita mengakulah kita ni lemah. Tapi tolong balik tengok hubungan aku dengan mak ayah macam mana. Tuan-tuan, pintu syurga kita sebenarnya ada dua pintu. Satu pada pintu mak, dua pada pintu ayah. Selagi mereka ni masih hidup, tuan-tuan, tolonglah cari ruang itu untuk masuk syurga Allah. Cari ruang itu. Jaga pintu itu sebelum pintu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, kebaikan ini satu sedekah, tuan-tuan. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak ada harta, aku nak sedekah macam mana? Maka Rasulullah kata, zikir tu sedekah, selawat tu sedekah. Sampai akhir Nabi kata, senyum itu satu sedekah. Tuan-tuan, kalau kita nakkan keberkatan pada hidup, hidup ni sebenarnya bukan duit yang banyak. Hidup ni sebenarnya bukan pangkat yang besar. Hidup ni sebenarnya bukan kawan yang ada di keliling kita. Tapi sebenarnya hidup yang barakah apabila hidup kita di dalam ketenangan. Kita ada duit, kita tenang.
kita ada kawan-kawan, kita tenang. Kita ada pangkat dan kedudukan, kita tenang. Kita ada semua anugerah yang Allah beri kepada kita, kita tenang. Maka inilah nama dia kehidupan. Dan kehidupan inilah yang akan kita rasa besok di dalam syurga Allah. Tuan-tuan, dalam syurga, kalau kita hidup dalam syurga, kita tak tenang, itu bukan syurga, tuan-tuan. Kita nak dalam syurga. Sebab itu kita ada suami, tenang. Kita ada isteri, tenang. Kita ada anak-anak, tenang. Kita ada jawatan, tenang. Kita ada rezeki, tenang. Maka inilah barakah. Sebab itu Allah didik kita. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin keberkatan pada rezeki, baikkan hubungan kita di antara sesama manusia. Iaitu apa kata Nabi? Maka hubungkan silaturahim. Sebab Nabi kata, antara yang mengangkat keberkatan rezeki, silaturahim. Tuan-tuan, kita tengok pertama sekali, kita tengok hubungan kita dalam keluarga kita. Macam mana aku dengan adik-beradik aku. Baik tak? Sebab Allah sebut dalam hadis qudsi, rahim itu daripada sifat aku. Siapa yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungan dia dengan aku, kata Allah. Lepas itu kalau 3 hari kita telah putuskan silaturahim, maka terangkat rahmat dalam hidup kita. Tuan-tuan, saya tak mau mengajar bercakap benda tinggi-tinggi. Tak guna. Saya suka bawa diri saya, keluarga saya dan masyarakat sekeliling. Benda yang asas dalam hidup kita. Tengok adik-beradik kita. Aku dah putus tak hubungan dengan abang aku. Aku dah putus tak hubungan dengan adik-beradik aku. Lepas tu, tengok hal lebih jauh sikit. Dalam satu pejabat, kita tengok hubungan kita dengan kawan-kawan kita. Tuan-tuan, kenapa? Sebab keberkatan itu, kata Nabi, dengan kita menghubungkan silaturahim. Sebab itu, kalau kita putuskan silaturahim, kita telah memutuskan rahmat Allah dalam hidup kita. Lepas itu, jaga benda-benda ni. Lalu orang kata, Ustaz susah. Tuan-tuan, syurga ni susah. Kalau syurga ni senang, semua orang dapat masuk syurga. Sebab itu nak putuskan silaturahim dengan asbab yang paling senang saja. Tetapi nak hubungkan silaturahim itu satu perkara yang paling susah. Kita nak minta maaf susah, tuan-tuan. Nak bagi maaf lagi susah. Nak minta maaf tu susah. Kita nak maafkan orang lain cukup susah. Sebab itu satu hari, tuan-tuan, saya pernah tanya dengan Syekh. Saya kata kat dia, Tuan, tolong nasihat kat saya boleh tak? Dia kata, boleh tak aku pesan? Boleh tak belajar supaya tidak membenci orang lain? Kerana apa? Kerana Nabi tak pernah benci orang di sekeliling dah. Pada masa itu, saya rasa, saya pakai serban, tuan-tuan. Tapi hati saya masih membenci orang lain. Hati saya masih menghina orang lain. Bila saya dengar kalam guru saya ni, tuan-tuan, saya rasa hina saya. Benda ini, tuan-tuan, pernah berlaku pada satu anak kepada seorang anak kepada ulama. Ayah dia kata, engkau boleh mengajar setelah engkau menjumpai makhluk yang paling hina sekali dalam dunia. Dia pergi, tuan-tuan, dia pergi musafir bertonton. Pergi satu hari, dia balik, cakap dengan ayah dia. Ya, dia kata, orang paling hina ni orang miskin. Dia kata, hampir cari lagi. Han tak boleh mengajar lagi. Dia balik, dia beritahu. Dia balik, dia beritahu. Ayah kata, bukan. Satu hari, tuan-tuan, dia menung, dia tengok, dia termenung, tuan-tuan. Dia kata, alangkah bodohnya aku. Kerana selama bertahun-tahun ini, aku tidak menemui makhluk yang paling hina.
Rupanya makhluk yang paling hina itu adalah aku, kerana aku masih menghina orang lain. Orang yang boleh menghina orang lain, dia adalah orang yang paling hina pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pernah dengar tak Nabi hina orang? Tuan-tuan pernah dengar tak Nabi membenci orang lain? Kalau kita melihat kepada sejarah Futuhul Makkiyah, tuan-tuan, bulan ni kalau kita pergi masjid, orang akan cerita Isra' Mi'raj, betul ya? Isra' Mi'raj ini berlaku, tuan-tuan, saya berhenti aku pukul 1 dah. Pukul 1 dah, boleh dah, tuan-tuan? Ya? Boleh dah? Kita tangguh sampai situ lah. Jadi tuan-tuan tertanya ni, dia syok sikit. Boleh dah? Kita berhenti dia pukul 1, tuan-tuan pun nak ajar. Saya pun nak beli juga. Jadi insyaAllah kita berhenti setakat tu. Jadi akhir kalam, saya minta ampun, minta maaf dengan semua staf SPRM dan juga dengan timbalan pengarah kita. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Kalau tuan-tuan punya objektif tu tak sampai, jemput Ustaz Ahmad Nizam, dia kata, Ustaz Ahmad Nizam cakap mampu lah. Jadi tak boleh pakai apa dia, rugi kita panggil dia, tersilap orang. Cakap tak ada apa, butir apa pun. Jadi minta maaf banyak-banyak. Sebab saya mengaku, saya bukan orang pandai, saya bukan orang alim, saya bukan orang bijak, saya bukan motivator, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma pengemis rahmat Allah dan pengemis kasih sayang Allah. Jadi saya datang sini kerana saya harap rahmat Allah. Saya datang jumpa tuan-tuan, saya mengharapkan kasih sayang Allah. Umur saya pun bukan banyak, tuan-tuan, dah sikit dah. Kita sampai waktu dia, kita akan balik jumpa Allah. Jadi masa yang ada pada kita syaki baki, kita usahalah untuk kita berusaha menjadi hamba sebaik-baik pada sisi dia. Mudah-mudahan kita buat semua benda yang pada akhir-akhir Allah terima kita. Cukuplah zaman muda kita dulu, kita banyak buat benda kesilapan yang semua orang tak tahu, tapi Allah tahu. Sebab itu saya selalu kata, saya ada zaman silam saya, dan tuan-tuan ada zaman silam tuan-tuan. Cumanya hebatnya Allah dan tingginya kasih sayang Allah. Allah tidak pernah melihat zaman silam kita. Tetapi yang ia lihat adalah saat hari ini kita nak balik tak? Kembali tak semula kepada Allah? Kita ingin capai tak akan rahmat dan kasih sayang dia? Jadi sebab itu tuan-tuan, saya mohon doa pada semua orang. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakan saya, isteri dan anak-anak saya, cucu saya, menantu saya, kami dapat jadi orang saleh dan orang baik, dan kami mati sebagai orang saleh. Tuan-tuan tolong doa yang itu saja. Ya. Baik, itu daripada saya. Minta ampun, minta maaf. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.